3 hari yang lepas, 400 peneroka dikoyak, 6.000 ekar tanah hilang, dirampas oleh kroni UMNO. Saya tidak mau sebut secara spesifik syarikat itu, tapi yang telah 25 tahun melaksanakan operasi kuari haram disilam. Dan penindasan serta rampasan tanah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berlaku sejak 25 tahun yang lepas. Di zaman UMNO ini, dia sentiasa timbul bila menjelangnya pilihan raya. Dilakukan oleh sebuah syarikat, ya, tuan-tuan tahu siapa ahli lembaga pengarah dia? Antaranya ialah Tan Sri Sabarudin Cik. Maka peneroka engage lawyer, bayar berapa bayar lawyer? RM1.000 seorang. Saya turut menangani masalah ini sejak tahun 2000 dan hingga sekarang memberikan mereka satu keyakinan bahawa tuan-tuan hanya akan dapat hak ini dengan satu jalan, iaitulah tuan-tuan mesti tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Kan hak ini. Kalau bukan, ia berlaku di zaman Datuk Pairin Kitingan. Sekarang di mana Datuk Pairin Kitingan? Dia berada dalam Barisan Nasional. Maka menjadi isu yang besar sekarang ini. Soal tanah bukan sekadar inisial sebagaimana Datuk Musa Husam nyatakan sebelum tadi, tetapi juga soal tanah-tanah anti native title di Semenanjung, artinya tanah adat, juga terlepas kepada tangan orang yang tidak berhak memilikinya. Tuan-tuan tahu, sekarang ini Majlis Hal Ehwal Anak Negeri tidak lagi bertindak sebagai sebuah badan yang menjaga kepentingan anak negeri. Saya nyatakan ini secara terus terang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, tetapi mereka bertindak mengkhianati kepentingan anak negeri. Maka berlakulah rampasan tanah di sana sini dan tidak ada penghujungnya. Sampai bila-bila pun mereka tidak akan dapat hak mereka selama mana Barisan Nasional menarajui negeri Sabah ini. Itu satu sudut daripada aspek kenapa Sabah perlu berubah, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, sekarang saya mau bercakap lagi soal hudud. Saya kembali kepada teks hudud, ya, yang selama ini menjadi kebimbangan. Sepatutnya perkara ini telah selesai lama, soal hudud ini. Kalau kita lihat, hudud ini sebenarnya ialah kawalan dan pencegahan. Dia adalah satu yang kita namakan sebagai protect and prevention. Artinya dia kawal dan dia cegah. Hudud. Dia mengawal dan dia mencegah. Sejarah membuktikan bahawa isteri-isteri daripada keturunan Tionghoa di Kelantan, dia boleh ucap terima kasih kepada Menteri Besar Kelantan kerana melaksanakan peraturan-peraturan di mana pusat judi ditutup, penjualan arak dihadkan hanya kepada beberapa premis-premis tertentu. Mereka datang berjumpa Tuan Guru. Ini boleh disahkan oleh pemimpin daripada negeri Kelantan, mengucap terima kasih kepada Tuan Guru. Semenjak undang-undang dan peraturan ini dikuatkuasakan, suami-suami mereka boleh balik awal ke rumah bersama-sama dengan keluarga mereka. Di mana jahatnya hudud? Apakah hanya Islam saja yang melarang soal persetubuhan haram dan agama-agama lain boleh mengizinkan? Apakah hanya Islam saja yang melarang mendedahkan tubuh badan wanita dan agama lain menggalakkan? Tentu tidak. Semua agama ini, saya hanya dalam konteks ini, ya, bukan maksud saya dalam konteks yang luas, tapi dalam konteks ini saya baca. Contoh yang paling baiklah sekarang, tuan-tuan. Saya baca. Ya, saya tidak mau menyentuh mana-mana individu di sinilah, tapi agama Kristian pun sendiri melarang pemakaian yang menampakkan bentuk tubuh wanita itu. Agama Kristian juga melarang mengenakan tattoo pada badan-badan kita, badan-badan penganutnya. Dilarang. Tapi ada individu yang buat. Artinya bukan agama itu yang salah. Yang salah individu yang tidak mentaati kepada ajaran agama. Hudud. Apabila Mesir menang pilihan raya, selama 40 tahun Muslim Brotherhood dilabel dan dilisted sebagai pertubuhan pengganas oleh Amerika. Lebih 40 tahun. Apabila Mesir dimenangi oleh Ikhwanul Muslimin,
sebuah parti yang gigih memperjuangkan syariat Islam, apakah Mesir segera melaksanakan hudud? Tidak. Mereka juga melaksanakan pemerintahan yang berasaskan kepada karamah insaniah, meletakkan manusia punya ni, kemuliaan ni di atas daripada kerendahan moral dan akhlak yang berlaku di zaman pemerintahan Husni Mubarak dan yang sewaktu jangannya sebelum itu. Tidak ada. Dan rakyat bukan Islam mendapat jaminan di Mesir bahawa rumah ibadah mereka dijaga, dan mereka tidak akan tertakluk kepada peraturan-peraturan Islam yang mereka tidak sepatutnya dikenakan, tindakan-tindakan yang mesti dikenakan kepada orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa PAS begitu dilihat sebagai sebuah parti yang ketat dengan peraturan Islam? Dengan Islam, kita diajar untuk tidak mengkhianati perjuangan ini. Dengan Islam, Selangor kekal di bawah Pakatan Rakyat. Kenapa Dr. Hasan Ali keluar daripada PAS? Kerana dialah orang yang mencadangkan supaya PAS bekerjasama dengan UMNO pada tahun 2008, dan UMNO bersedia memberikan jawatan Menteri Besar kepada PAS. Kalau PAS ini sebuah parti yang berjuang untuk jawatan, PAS bersedia untuk menerima cadangan bekerjasama dengan UMNO. Tapi PAS setia dengan perjuangan. Dan PAS tahu bahawa risikonya akan lebih besar. Kalau gagal, rakyat akan hilang kepercayaan kepada PAS. PAS setia dengan perjuangan, dan sekarang kita lihat bagaimana Pakatan Rakyat kekal di Selangor. Ya, begitu juga di Perak. Datuk Husam juga menyebutkan sebentar tadi, ya, secara tegas, di Perak yang hianat kepada perjuangan sehingga tumbangnya kerajaan Perak bukan PAS, tapi rakan daripada Pakatan Rakyat. Inilah fakta, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, fakta bahawa PAS tetap setia berjuang bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat, dan kita tidak akan mengkhianati. Dan begitu juga di Sabah ini. Matlamat kita akhirnya ialah untuk memastikan kekayaan negeri Sabah ini akan dibagi secara merata kepada seluruh rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Negeri Sabah luas, kaya raya dengan sumber hasil yang Allah anugerahkan. Tidak menjadi masalah kepada kita. Kita akan wujudkan semua bentuk kebajikan kepada masyarakat, menghidupkan semula beasiswa kerajaan negeri, memberikan kepada mereka yang layak untuk belajar di luar negara, hatta di luar negara sekalipun. Dengan revenue daripada Yayasan Sabah, jangan cakap soal minyak, Yayasan Sabah punya revenue yang mencecah hampir 1 bilion setiap tahun sekarang pergi kepada tokoh-tokoh tertentu, itu boleh dijadikan keuangan untuk pembiayaan anak-anak kita belajar di luar negeri. Sekarang kita minta senarai, kita cabar UMNO Barisan Nasional mengeluarkan senarai siapa mereka yang menerimakan beasiswa Yayasan Sabah dan kerajaan negeri sekarang ini. Minta senarai. Dulu keluar senarai dalam surat khabar, mereka yang dituntut menjelaskan kerana mereka tidak membayar, mereka defaulted payment. Siapa yang banyak daripada kalangan orang-orang UMNO? Orang-orang UMNO sudah kaya raya, anak-anak mereka mendapat beasiswa belajar di Australia, belajar di UK, belajar di US. Anak-anak yang tidak ada saudara mara dalam di peringkat negeri, macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Terpaksa meminjam PT-PTN. Jadi ini masalah sekarang yang kita hadapi. Insya-Allah saya yakin, ya, kami daripada PAS menegaskan bahawa matlamat kita bukan untuk jawatan, matlamat kita bukan untuk melihat peluang-peluang kekayaan negeri ini, tapi matlamat kita ialah untuk mengembalikan hak kepada masyarakat Sabah. Dan kita telah buktikan melalui himpunan-himpunan sebelum ini, himpunan tanah yang mana kita telah ketuai demonstrasi bersama saudara Hishamuddin dan sahabat-sahabat lain menuju ke pejabat ketua menteri, menghantar memorandum memperingatkan mereka bahawa inilah hak rakyat Sabah yang telah dirampas, sila kembalikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal ini hanya akan berlaku apabila UMNO Barisan Nasional lenyap daripada bumi Sabah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah jaminan kita. Ya, kita tidak akan mengintai sedikit pun pulang untuk diri kita. Selama ini tuan-tuan, perjuangan ini dibiayai oleh kami sendiri, tanpa ada sedikit pun daripada bantuan parti. PAS tidak ada duit. Sebab itu kita banyak buat program-program untuk memungut dana daripada rakyat, masyarakat, supaya mereka sama-sama turut terlibat di dalam pembaharuan ini, membawa Pakatan Rakyat menerajui negara ini menjelang pilihan raya ke-13 ini.
Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana konvensyen ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran sewajarnya, dan saya bagi pihak PAS Negeri Sabah mengucapkan terima kasih di atas peluang ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita akan sama-sama lagi pada satu jangka waktu, mungkin kalau dalam waktu terdekat ini pilihan raya akan diadakan, kita akan berjumpa di dalam satu suasana yang lain, suasana yang tuan-tuan boleh memberikan pandangan, kritikan kepada pimpinan Pakatan Rakyat yang bakal melalui Sabah pada pilihan raya akan datang. Sekian, terima kasih.